Yang tu lah sebab ada sesetengah penyokong Kedah ni, depa cuak sikit. Macam yang semua dah tahu dan aku rasa tertunggu-tunggulah kot. Perlawanan pembukaan tirai Liga Malaysia pada tahun ni bakal menyaksikan sekali lagi dua pasukan yang sama pada tahun lepas berjumpa dalam match Piala Sumbangsih untuk tahun 2021 ni. So maksud dia apa? Maksud dia anda boleh klik video prediction pada tahun lepas untuk tengok prediction pada tahun ni. Dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Ada yang klik betul ya? Okey, sebelum kita pergi kepada prediction, kita tengok dululah berita yang ada untuk kedua-dua pasukan ni. Nak tahulah juga isu semasa sebelum match ni kan. Untuk pasukan JDT selaku tuan rumah pada tahun ni, pada tahun ni buat macam sebelum-sebelum ni bukan dia tuan rumah lah pula. Dalam skuad JDT, pada tahun ni mereka bawa masuk 5 orang player baru. Tapi 2 orang tu dah di-loan-kan balik. Jadi tinggal 3 orang lah. Dan 3 orang player baru tu pun bukanlah muka baru dalam Liga Malaysia ni. Sebetulnya bukan 3 pun, 2 je lah yang baru. Satu tu memang balik ke pangkuan JDT. Sumareh dengan Syafiq Rahim, aku rasa majoriti orang dah tahu dah kot macam mana permainan 2 orang player ni kan. Cuma yang menarik dia, seorang lagi stok player muda yang dibawa masuk, Daniel Amir. Untung JDT. Dia ni pun, kalau hampa nak tahu, sebenarnya pemain kebangsaan juga. Tapi dalam skuad Harimau Malaya, dia ni jarang diturunkan sebagai first 11. Kalau nak sembang pasal skuad death pasukan JDT ni, anda boleh pergi tengok lah dekat Facebook page mereka. Dekat situ mereka ada susun siap-siap dah. Kalau kata kawan ni tak boleh main, siapa yang boleh ganti dia? Kalau kata dia pun tak boleh main, siapa akan ganti pula? Dekat sana mereka dah lukis siap-siap dah. Hampa boleh pergi tengok ya. Cuma yang jadi persoalan dia dekat sini, siapakah yang akan menggantikan tempat Herrera? Kalau nak diikutkan risikan yang aku dah buat, risikan? Acah-acah Astro lah pula. Padahal pergi tengok dekat Facebook page JDT ya. Mungkin Nando yang akan menggantikan tempat Herrera dekat JDT ni. Sebab baru-baru ni ada nampak gambar dia turun training dengan pasukan JDT. So mungkin dia lah kot. Takkan Podolski pula kot. Aku malas nak petik yang tu. Tapi ada juga dengar rumoh striker import baru nak main ke JDT ni. Bukan Podolski lah. Aku dengar-dengar je lah. Untuk statistik di atas padang, JDT tahun ni mereka pre-season dekat Malaysia. Anda jangan risau. Mereka tak pergi jauh. Mereka main kat Malaysia saja. Yang mana mereka anjurkan perlawanan 4 penjuru antara pasukan JDT, JDT 2, Melaka dengan Terengganu. Dan dalam friendly tu, mereka hanya menang 2 game saja. Bagi orang-orang yang seronok JDT ni kalah, aku nak bagi tahu kat hampa, relax dulu sat. Ni baru friendly. Friendly ni lah tempat coach nak buat eksperimen bagai. So sebenarnya result tu orang tak pandang sangat pun. Lain lah kalau match Liga ke, Piala ke. Yang tu lain cerita lah. Dan bagi aksi kompetitif, JDT tak main apa-apa lagi pun perlawanan. Sebab ACL pun tak start lagi. Untuk pasukan Kedah, tahun ni boleh dikatakan ramai juga player baru yang dibawa masuk. Ada Rodney Kelvin, Syazwan Tajuddin, Syazwan Zainal, Ataya dan 3-4 orang lagi lah. Secara totalnya 9 orang dibawa masuk. Dah nak dekat satu tim dah tu. Yang tu lah sebab ada sesetengah penyokong Kedah ni, mereka cuak sikit. Cuak sebab apa? Sebab bila ramai sangat player baru dalam satu-satu tim tu, dia ambil masa pula untuk mereka build chemistry sama-sama mereka ni. Lagi ada yang akan kata pula, tahun lepas pun ramai juga muka baru. Tapi boleh je lah sekali duduk kat nombor 2 juga Liga Super. Ya betul, aku tak against benda tu. Tapi hampa kena ingat, pada tahun lepas, semua pasukan dekat Liga Malaysia ni, mereka ada banyak masa untuk training dengan pre-season sekali. Berbeza dengan tahun ni. So harapkan Coach Aidil adalah resepi rahsia dia untuk player-player yang baru ni. Untuk pre-season, Kedah ada 5 friendly match. Dan setakat hari ni waktu aku buat video ni, mereka baru main 4 game. Dan mereka menang 2 game sahaja. Dan sekali lagi aku ulang, tu baru friendly, bukannya perlawanan kompetitif. So relax lah fan Kedah. Hampa bawa sabar Zat. Untuk perlawanan kompetitif, sama macam JDT tadi, Kedah pun tak main apa-apa lagi perlawanan. Sebab AFC pun tak start lagi. Roughly-nya untuk penyokong kedua-dua pasukan ni, mestilah masing-masing nakkan kemenangan untuk pasukan masing-masing.
Betul ya? Bagi JDT mestilah nak kekalkan kejuaraan untuk kali keempat secara berturut-turut. Dan bagi pasukan Kedah, ni boleh dikatakan misi balas dendam lah untuk tahun lepas. So dekat sini kita boleh tengok masing-masing ada target sendiri dalam game ni. Prediction aku kalau berdasarkan track record, chemistry player, title, kejuaraan sebelum-sebelum ni, memang kelebihan tu lebih kepada pasukan JDT lah. Tapi kalau nak mengikutkan situasi semasa, aku boleh katakan dua-dua tim ni lebih kurang sama je. Nak kata Kedah tak boleh training start lambat, JDT pun sama lah. Depa pun duk Malaysia juga, nak kena ikut MKN juga. Beza dia nanti tactical coach lah yang akan jadi taruhan dalam game tu. Kalau anda yang menonton ni tanya saya, aku predict 1-0. Mana yang 1, mana yang 0 tu hampa teka sendirilah. Boleh macam tu? Cik, tak ada melawak lah. Prediction aku, Kedah 1, JDT 0. Bagilah Kedah menang pula tahun ni. Tahun lepas JDT dah simpan dah piala tu. Kita tukar-tukar lah kan. So prediction hampa rasa macam mana? Hampa boleh komen dekat bawah. Prediction yang betul BBSK akan pilih dan berikan hadiah kepada pemenang, yang mana berbentuk wang dan ringgit. Tak kira lah anda komen awal ke, komen lambat ke, sebab BBSK akan pilih secara random. So tunggu apa lagi? Pilih komen dekat bawah. Jadi itu saja video aku untuk hari ni. Jangan lupa untuk subscribe channel ni dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang.